Maksud dualisme menurut Kamus Dewan edisi baru cetakan ke-4 1993, yang pertama adalah teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan atau perihal yang mendua sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan. Sebagai contoh, terang dan gelap atau kebaikan dan kejahatan. Seterusnya, sejarah dualisme. Menurut sejarah, dualisme telah wujud sejak dari zaman Plato, iaitu sekitar tahun 427 sehinggalah 347. Tetapi istilah ini baru digunakan secara umum setelah Thomas Hyde memperkenalkan istilah ini sekitar tahun 1700 untuk menunjukkan konflik antara baik dan jahat. Asal usul idea ini pada hakikatnya merupakan doktrin falsafah dan metafizik yang lahir dari alam fikiran para ahli falsafah barat. Seterusnya, dualisme dalam pendidikan. Dualisme ini seperti yang dinyatakan merupakan konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu perkara atau benda, di mana dualisme dalam pendidikan ini mengasingkan antara ilmu agama dan juga ilmu selain agama. Menurut Nik Aziz Nikpa dalam bukunya Program Pendidikan Pintar Cerdas, Teori dan Praktik tahun 1990, menyatakan dualisme ini sebagai program pendidikan yang dimajukan di Barat tidak sesuai untuk masyarakat di negara kita, kerana program tersebut mengamalkan prinsip dualisme dan juga sekularisme yang memisahkan ilmu keduniaan dan juga ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dan saya akan membentangkan tentang faktor-faktor dualisme dalam pendidikan. Faktor utama kemunculan dualisme adalah berlakunya pendidikan di mana dapat dikenal pasti berkait rapat dengan sejarah serta akibat dari pengaruh masalah dalaman dan situasi luaran yang dihadapi oleh umat Islam pada ketika dahulu. Antara penyumbang yang menjadi punca utama dualisme pendidikan di negara Muslim ini adalah perbezaan fahaman agama di kalangan umat Islam, juga berlakunya penjajahan. Secara umumnya, dualisme pendidikan bermula apabila sesebuah negara itu dijajah oleh negara barat. Sebagai contoh, tanah Melayu yang telah dijajah oleh British selama lebih daripada 50 tahun. Dan sebagaimana kita tahu, salah satu agenda utama mereka adalah untuk menyebarkan agama mereka dan menjatuhkan agama Islam. Amalan dan dasar pendidikan penjajah yang telah menguasai dunia Islam ini adalah sukar untuk dirubah kerana telah menjadi satu norma masyarakat Islam. Dalam usaha untuk menukar pemikiran rakyat yang dijajah dan menjamin penerimaan mereka terhadap nilai baru, penjajah telah nampak pendidikan sebagai wahana yang penting bagi mencapai matlamat tersebut. Hal ini ditegaskan oleh penasihat Belanda di Indonesia kerana katanya, pendidikan dan pengajaran sanggup membebaskan kaum muslimin dari agamanya. Maka, salah satu cara mereka untuk mengaburi mata masyarakat yang beragama khususnya Islam ialah dengan mengasingkan agama dalam pendidikan. Setiap ilmu yang diajar akan lebih kepada logi akal dan hasil uji kaji seperti sains, fizik, kimia dan banyak lagi tanpa memasukkan unsur-unsur ketuhanan dalam setiap subjek yang diajar. Di samping itu, kemunduran umat Islam dalam bidang itu turut memberi kejayaan kepada masyarakat barat untuk membuat acuan pembelajaran mengikut keserasian mereka dan matlamat mereka, iaitu untuk menjauhkan masyarakat dari mengenali Tuhan. Penerapan idea-idea dan konsep dari Barat dalam pemikiran umat Islam telah mengubah pandangan hidup tentang alam, fikiran dan nilai-nilai Islam yang telah sedia ada dalam diri anak-anak Islam, sehingga mereka telah melihat agama Islam itu dari kaca mata Barat. Perubahan pandangan alam dan nilai-nilai ini dinamakan oleh Syed Muhammad Nakib Al-Atas sebagai penyerapan konsep-konsep asing ke dalam fikiran orang-orang Islam ini, di mana ia telah mengambil tempat serta mempengaruhi fikiran dan kewarasan mereka. Seterusnya, saya akan mencerita dengan lebih lanjut mengenai kesan atau implikasi dualisme terhadap sistem pendidikan kita. Corak pendekatan dualisme berimplikasi terhadap ilmu dan agama.
iaitu sains rasional dan sains keislaman kerana kedua-duanya dilihat sebagai berlawanan. Para pelajar akan melihat agama tidak lagi relevan kerana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat dogmatik. Pandangan bahawa alam ini terjadi secara kebetulan dibuktikan menerusi kajian saintifik yang berasaskan pendekatan rasional dan logik. Hal ini boleh membawa kepada unsur pengaruh ateisme di kalangan pelajar. Selain itu juga, sekolah kebangsaan yang diurus dan ditadbir oleh Kementerian Pendidikan mendapat peruntukan dan perbelanjaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sekolah agama yang diurus oleh Jabatan Agama Negeri. Pelajar aliran agama hanya menumpukan pada subjek pelajaran ilmu agama seperti akidah, ibadah dan akhlak atau dengan kata lainnya, mempelajari aspek keimanan, ritual dan etika semata tanpa memberikan perhatian yang secukupnya terhadap pelajaran umum. Kesan corak pendidikan seperti ini dapat menimbulkan kekosongan jiwa yang akan melahirkan pelajar yang tidak seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kesan seterusnya ialah kualiti masyarakat yang lemah. Seperti mana tokoh pembaharuan Islam pernah mengatakan bahawa masyarakat yang terlahir daripada sekolah agama kurang pengetahuannya tentang ilmu-ilmu moden kerana guru-guru lebih cenderung untuk memberikan ilmu ke arah ilmu agama. Manakala masyarakat yang terlahir daripada sekolah moden kurang pengetahuannya tentang ilmu-ilmu agama kerana guru-guru mereka lebih mendedahkan mereka ke arah ilmu-ilmu moden. Hal ini menyebabkan berlakunya golongan cendekiawan ataupun ilmuwan yang lahir dengan dua sistem pendidikan yang berbeza bersaing antara satu sama lain. Persaingan yang wujud itu menyebabkan situasi menjatuhkan sesama sendiri berlaku. Seterusnya, lahir masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza menyebabkan wujudnya perbezaan manusia dari segi pendirian mereka. Sebagai contoh, sesetengah manusia lebih cenderung ke arah akhirat, manakala sesetengah manusia lagi lebih cenderung ke arah dunia. Kesan seterusnya ialah kebekuan ilmu. Pada hari ini telah wujudnya kebekuan ilmu dan tradisi berfikir sehingga menyebabkan umat Islam menjadi pengguna kepada kekuatan tamadun barat. Mereka belum mampu melepaskan diri untuk menyumbang ke arah pembangunan negara yang cenderung ke arah tamadun Islam. Akibat suburnya sistem dualisme ini, ajaran Islam yang sebenar yang perlu kita amalkan semakin terpinggir. Tradisi turut ataupun bercorak tradisi tidak dapat dikembangkan lagi bagi menghubungi metodologi berfikir pada masa kini yang banyak menumpu kepada tradisi kajian dan fakta yang memberi banyak nilai murni dan kebaikan. Hal seperti ini juga dapat dilihat dalam sistem pengajian untuk subjek-subjek tertentu selain daripada subjek agama Islam. Ramai kalangan guru-guru tidak mengaitkan pembelajaran mereka dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menjelaskan subtopik cabaran yang dihadapi akibat pengaruh dualisme dalam sistem pendidikan. Seperti yang kita ketahui daripada penjelasan rakan-rakan saya yang sebelum ini, dualisme dalam pendidikan ini adalah apabila konsep kerohanian dan konsep perkembangan intelek dipisahkan serta melahirkan dua aliran, iaitu aliran agama dan aliran sekular. Konsep dualisme ini adalah salah satu implikasi atau kesan penjajahan orang barat yang hanya mementingkan pembangunan intelek semata-mata dan mempercayai bahawa mereka adalah bertanggungjawab dalam mentamadunkan masyarakat di negara-negara di mana Islam telah lama bertapak. Konsep dualisme ini tidak sejajar dalam ajaran agama Islam di mana Islam menggalakkan umatnya untuk mengamalkan pembelajaran yang memenuhi kedua-dua aspek rohani serta aspek intelektual seorang individu. Dualisme bukan sahaja memberikan impak negatif kepada seseorang individu, malahan masyarakat seterusnya negara. Oleh itu, solusi yang utuh perlu diketengahkan supaya dapat membendung masalah yang terasa daripada konsep ini. 3 cabaran yang akan dibincangkan dalam subtopik ini adalah cabaran dalam melahirkan keluarga ideal, cabaran pendidikan yang dipengaruhi konsep dualisme, dan cabaran era globalisasi moden. Cabaran pertama adalah cabaran dalam melahirkan keluarga ideal. Konsep dualisme ini mempunyai impak yang besar dalam sesebuah institusi keluarga dari aspek adab, kerohanian serta praktis agama.
Sebagai contoh, pengaruh dualisme yang telah diterapkan oleh ibu bapa akan menjejaskan pendidikan agama anak-anak. Dualisme ini berkait rapat dengan aspek keduniaan dan tidak mementingkan aspek rohani. Oleh itu, pendidikan awal kanak-kanak yang berlandaskan konsep dualisme serta tidak bersifat Islami akan merosotkan institusi keluarga. Pendidikan Islam amat menekankan pembentukan keluarga yang sempurna dan saling menyayangi antara satu sama lain. Sifat-sifat yang disebutkan ini justru dapat melahirkan sebuah keluarga yang ideal. Cabaran yang kedua adalah cabaran pendidikan yang dipengaruhi konsep dualisme. Apa yang dimaksudkan daripada kenyataan ini adalah sistem pendidikan di kebanyakan negara Islam adalah berkonsepkan dualisme. Hal ini kerana pendidikan sekular dan pendidikan agama telah diasingkan. Ini seterusnya mewujudkan ketidaksamarataan atau ketidakseimbangan dalam pembangunan individu seseorang. Ilmu akademik akan lebih ditekankan berbanding ilmu agama yang juga sama penting dalam pendidikan. Sesungguhnya ilmu agama amat penting kerana kerohanian dan kehidupan sosial seseorang yang bergelar Muslim perlu berpandukan ajaran agama Islam. Justru apa yang terlahir daripada pengasingan ini adalah seseorang individu yang lebih mementingkan aspek pendidikan sekular lalu memandang rendah akan pendidikan agama. Ini seterusnya menjejaskan martabat Islam apabila seseorang yang bergelar Muslim itu menjalankan kehidupan seharian tanpa ajaran Islam yang utuh. Kesan lain adalah masalah sosial dalam golongan muda dan kemerosotan akhlak dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menyambung kembali cabaran yang dihadapi akibat pengaruh dualisme. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran era globalisasi moden. Pada zaman ini, umat Islam ni dia mudah terpengaruh dengan ideologi dan gaya hidup daripada Barat. Ianya berlaku kepada setiap lapisan masyarakat, terutamanya pada generasi muda. Contohnya media massa. Ianya adalah platform yang akan memperkuatkan lagi pengaruh daripada Barat ni. Ianya dapat memberikan transformasi kepada individu. Dia memang banyak kebaikan. Namun, jika disalahgunakan, ianya mampu memberikan impak yang negatif. Akibatnya, apabila seseorang individu itu mudah terpengaruh dengan fahaman Barat ni, ianya dapat melemahkan kepercayaan agama sejurus memperkuatkan fahaman dan sikap sekularis di kalangan masyarakat. Seterusnya adalah solusi bagi menangani dualisme ini. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, Kementerian Pelajaran Malaysia dia telah membuat beberapa perubahan dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Antaranya ialah penubuhan sekolah-sekolah agama di Malaysia. Antara sekolah yang telah ditubuhkan adalah termasuk Sekolah Agama Persekutuan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Agama Negeri, Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama Swasta. Selain itu, madrasah juga telah ditubuhkan. Madrasah ni dia akan menggantikan sistem pendidikan pondok kerana pendidikan pondok ni terdapat kurikulum yang tidak meluas dan tidak sesuai bagi para pelajar. Seterusnya, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mewujudkan hubungan antara pelbagai mata pelajaran di sekolah agama. Sekolah agama di Malaysia ni dia tidak hanya tertumpu kepada pengajian Al-Quran. Ianya turut menyediakan pengajian termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan juga ICT. Mereka juga menggunakan sistem moden dan konvensional di dalam pembelajaran.